KPM. Aduh, nak jual sayang pula laptop ni. Tapi lah kena jual juga sebab nak beli barang lain. Tapi nak jual kat mana Luqman? Mak. Luqman dah sidai baju yang mak pesan tadi? Allah, lupalah mak. Minta maaf lah. Buat apa pula tu? Tak, sebenarnya Roman duk fikir ni nak jual laptop ni sebab nak beli barang lain. Tapi mak, boleh ke jual laptop ni? Yelah, sebab Roman kan dah pakai laptop ni kan. Kenapa pula nak jual laptop tu? Bukan tak cukup ke duit yang mak bagi sebelum ni? Cukup. Tapi cadang nak beli barang lain mak. Nak jual laptop ni boleh. Walaupun dia barang terpakai. Yang penting nanti masa Luqman iklankan dekat bakal pembeli nanti, Luqman jujur je. Maklumkan semua keadaan laptop Luqman ni. Jangan menipu tau. Okey. Dia boleh. Kita memang boleh jual barang terpakai. Yang penting jujur. Jangan menipu. Maknanya Boleh boleh Luqman? lah mak Boleh. Okey, kalau boleh Luqman iklankanlah. Boleh? Jangan lupa tau sidai pakaian mak pesan tadi. Minta maaf mak lupa pula tadi. Jangan tak buat. Okey mak. Minta maaf. Okey. Mana pula bagnya? Ni. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke slot menengah atas bersama dengan saya Luqman Hakim. Baiklah, hari ini kita nak belajar tentang pendidikan Islam tingkatan 4 bersama dengan ustazah kita iaitu Ustazah Siti Rahmah Syahbudin dari Sekolah Menengah Sains Selangor Kuala Lumpur, dan bersama dengan kita juga juru bahasa isyarat Cikgu Nur Ziana Yof dari SMK Datuk Ibrahim Yaakob Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustazah, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Luqman, apa khabar? Alhamdulillah, makin sihat Ustazah. Alhamdulillah, makin sihat. Baik, terima kasih kepada Ustazah Siti Rahmah yang sudi bersama dengan kita, dan kepada Cikgu Nur Ziana, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat kita. Dan kita hari ini bersama juga dengan murid-murid yang lain dalam talian Ustazah. Ya. Jadi apa daripada kata? Sekolah Menengah Sains Betul. Selangor. Jom kita berkenalan dengan mereka. Silakan Ustazah. Okey, sila. Okey, bersama kita ialah yang pertama di sebelah kiri atas, Haziq. Lambai sikit Haziq. Assalamualaikum Haziq. Okey, yang kedua adalah Tengku Imran Radi. Radi, lambai sikit Radi, kawan-kawan. Dekat luar sana. Okey, yang ketiga Fariha Najwa. Najwa, lambai sikit. Ada yang terakhir anak Ustazah Hesa Sarah. Okey, terima kasih. Selamat datang ke studio Didik TV. Okey, terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita dan juga yang menonton dari rumah. Bagaimana murid, sudah bersedia untuk kita mulakan? Sudah. Okey, terbaik. Jadi Ustazah, apakah yang akan kita belajar untuk segmen ini? Silakan Ustazah. Ustazah mulakan ya, Luqman. Boleh. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah sekali lagi iaitu Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin atau nama singkatan Ustazah Usrah dalam slot menengah atas pendidikan Islam di bawah tajuk bidang fikah konsep muamalat dalam Islam. Biasa dengan muamalat, Luqman? Biasa Ustazah. Alhamdulillah. Jadi kita pergi kepada maksud muamalat Islam, hukum dan matlamat pensyariatan muamalat Islam. Muamalat Islam, maksud muamalat Islam ialah hukum syarak yang berkaitan dengan urusan kewangan. Jadi dalam hukum fikah ni dia banyak aspek. Jadi salah satunya adalah muamalat Islam yang berkaitan dengan hukum syarak, tetapi muamalat ni dia khusus untuk hukum syarak yang berkaitan dengan urusan kewangan sahaja. Contohnya dalam transaksi yang berkaitan dengan jual beli, sewaan, simpanan kewangan dan sebagainya, ya, seperti gadaian juga masuk, ya, pelaburan juga masuk dalam konteks muamalat Islam, ya.
Okey. Hukum muamalah Islam ialah harus. Harus ni kalau kita boleh faham maksudnya boleh. Dia boleh dilaksanakan, ya. Apa dalil untuk melaksanakan muamalah Islam ni, Luqman? Dalil untuk melaksanakan muamalah Islam adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Maksudnya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Jadi daripada daripada dalil yang kita dapat lihat daripada ayat 275 surah Al-Baqarah ini, dalam dalil ini ada dua benda, ya. Ada dua benda yang kita boleh faham daripada dalil ini. Yang pertama sekali ialah Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli. Jadi maksudnya kat sini daripada dalil ni Allah nak cakap dengan kita, manusia ni, kita ni boleh kaya. Ya, Luqman, kita ni boleh kaya, kita boleh mengaut keuntungan, ya, kita boleh mengaut keuntungan daripada proses jual beli. Ya. Tapi kita tidak boleh mengaut keuntungan daripada proses riba. Kerana kedua-dua proses ini dia mendatangkan keuntungan. Tapi boleh mengaut keuntungan melalui proses jual beli, tapi tidak boleh mengaut keuntungan daripada proses riba. Boleh faham, Luqman? Boleh, Ustazah. Anak-anak murid Ustazah boleh faham? Thumbs up kalau boleh faham. Okey, bagus. Terbaik. Ya, okey. Matlamat pensyariatan muamalat dalam Islam. Jadi, muamalat dalam Islam ni menggariskan cara kita melaksanakan aktiviti ekonomi dalam Islam. Ada kenapa Allah tentukan cara macam mana kita ni menjalankan ekonomi dalam Islam. Kenapa? Matlamat yang pertama adalah kerana Allah ni nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur urusan kehidupan manusia. Iyalah kan, secara logiknya Allah turunkan Al-Quran sebagai panduan kepada kita. Takkanlah Allah kata, okey, masuk syurga. Macam mana? Pandai-pandailah. Tak adalah macam tu kan. Jadi Allah turunkanlah cara. Jadi kita ikut kan. Allah dah tunjukkan kita cara, jadi kita kena ikut. Jadi Allah salah satunya tadi, dalil tadi kan. Kita boleh kaut untung, tapi melalui proses jual beli, bukan melalui riba. Macam tu, ya. Okey, matlamat yang kedua, mengiktiraf pemilikan harta melalui akad yang sah. Jadi dalam dunia ni kan, dari contohnya pakaian yang kita pakai ni kan, Luqman. Macam mana kita nak memiliki benda-benda ni? Melalui proses muamalat. Betul. Melalui beli, melalui sewa kan. Kalau kita tak mampu beli, kita sewa, contoh rumah kan. Rumah tu mahal. Kita nak beli terus tak mampu. Jadi kita boleh melalui sewa dulu. Kalau tunggu beli, tak berumah lah kita, Luqman, ya kan. Jadi boleh melalui sewa dulu. Tapi kita ada akad tu, kita memiliki. Bukannya maksudnya kalau kita sewa, awak tak boleh duduk rumah ni sebab awak sewa je. Bukan. Siapa yang menyewa, dia memiliki rumah itu melalui akad yang sah. Itu adalah muamalah Islam. Ya. Okey, matlamat yang ketiga, segala urusan dalam muamalah Islam bertepatan dengan matlamat syariat Islam. Jadi matlamat syariat Islam ni dia menjaga diri, menjaga agama, menjaga akal, menjaga maruah, menjaga keturunan. Jadi dia selaras. Jadi apa yang Allah perintahkan bagi pandu tu, dia selaras. Dia tak ada yang menyalahi, menyalahi syariat Islam. Kemudian matlamat yang keempat, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana melakukan suruhannya dan meninggalkan larangannya dalam urusan harian. Jadi sesiapa contoh manusia yang memilih mengambil keuntungan melalui riba, contohnya kan, dia tak dapat keredaan Allah lah. Harta yang dia dapat tu haram lah. Kan haram dan tidak akan memperoleh keberkatan dalam harta yang dia diperoleh. Tapi siapa yang mendapat keuntungan melalui proses jual beli tadi, dia berniaga, dia dapat keuntungan, dia bersusah payah, dia buka contoh, dia berniaga, dia lewat malam balik pukul 2 pagi kerana dia berniaga. Kan? Jadi keuntungan yang dapat tu insya-Allah akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan matlamat yang kelima, menjaga kepentingan penjual dan pembeli serta penyewa dan pemilik. Jadi kita ni apa-apa transaksi ekonomi yang kita buat kenalah ikut muamalah Islam supaya dapat menjaga kepentingan kedua-dua belah pihak, ya. Dia tak berat sebelah, ya. Jadi kita juga yang untung, ya. Okey. Ini yang Ustazah paling suka ni, Luqman, yang ditunggu-tunggu, Ustazah. Ini yang paling Ustazah suka ni, ya. Uji minda.
Pernyataan yang manakah menunjukkan takrif muamalat Islam ada 3. Ya, pernyataan pertama, hukum syarak yang mengangkat keadilan terhadap pembelian tanpa perkara yang haram. Yang kedua, pernyataan yang kedua, hukum syarak yang berkaitan dengan urusan kewangan. Manakala pernyataan yang ketiga, hukum syarak yang membenarkan penjualan dan pembelian. Warna manakah yang betul? Siapa nak jawab? Okey, sila angkat Antara tangan. anak bersama. Okey, Radi. Okey, silakan Radi. Jawapan dia adalah jawapan yang warna hijau. Okey, sila baca. Boleh baca? Hukum syarak yang berkaitan dengan urusan kewangan. Betul ke ni? Ceng ceng ceng. Jom kita lihat jawapannya. Ya, betul. Terbaik, tepat sekali. Terbaik. Kita bagi 2 bintang untuk 2 Radi. bintang Ustazah. 2 bintang. Okey, baik. Okey, ingat ya, dia hukum syarak berkaitan dengan urusan kewangan. Walaupun dia penyataannya yang paling pendek, tapi kena ingat untuk definisi takrif dia mesti jawapan kena ikut buku teks kerana dia respon terhad ya. Murid-murid semua dia respon terhad. Okey, soalan yang kedua. Ini segan nak tanya soalan ni. Senang sangat jawapannya ya. Betul. Hukum melaksanakan muamalah Islam? Okey, siapa tahu? Apa dia Wajib, hukum sunat, melaksanakan harus. Sila muamalah angkat Islam? tangan. Hukum dia harus. Okey, siapa tu? Najwa. Najwa, okey. Hukum dia harus. Okey, sekali lagi Najwa, apa jawapannya? Hukum melaksanakan muamalah Islam ialah harus. Ya, hukumnya harus. Ya, harus maksudnya boleh dilaksanakan. Maksudnya kat sini dia ada, kita ni manusia, kita ada pilihan. Betul. Kita boleh buat muamalah Islam, kita ada pilihan tak buat. Tapi kalau tak buat adalah dia punya kesan. Ya, ada kesan dia ya. Okey. Kemudian soalan yang ketiga. Berapa ganjaran Ustazah untuk Najwa tadi? Terlupa pula kita nak bagi. 2 bintang. 2 bintang juga ya. Untuk Najwa. Okey, ya? tahniah Najwa. Okey, soalan yang ketiga. Nyatakan dalil pensyariatan muamalat Islam. Okey, siapa tahu? Haziq. Okey, silakan Haziq. Betul ke hafal ni Haziq? Okey, dalil muamalah Islam ialah Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzu billahi minasy rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba sadaqallahul azim. Yang bermaksud padahal Allah SWT telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Allah. Mari kita tengok jawapannya. Ya, okey, betul. Terbaik. Tahniah Haziq. Berapa ganjaran Ustazah? Ustazah bagi sebab sedap sangat dia mengaji. Ustazah bagi dia 3 bintang. bintang. Terbaik Haziq. Ya, 3 bintang. Sebab dia hafal dan sedap suaranya. Betul. Sejuk perut Ustazah ya. Walaupun Ustazah mengandung. Salah, sejuk telinga. Betul telinga, Ustazah. ya. Okey. Kemudian soalan yang keempat. Jelaskan 2 matlamat pensyariatan muamalat Islam. Okey, siapa nak jawab? Okey, Hesa. Okey, silakan. Jadi, 2 matlamat pensyariatan muamalat Islam ialah menjaga kepentingan penjual dan pembeli dan mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mari kita tengok. Okey, dia jawab mendapat keredaan di sisi Allah SWT dan menjaga kepentingan penjual dan pembeli. Sangat bagus, Hesa. Tahniah, Untuk Hesa, Hesa. Ustazah bagi 2 bintang. 2 bintang juga. Kerana banyak-banyak jawapan dibagi yang paling pendek. Tak apa. Pandai dia pilih, Yang penting betul dapat Ya, markah. tahniah kepada murid-murid kita dan sekarang kita nak berehat seketika Ustazah, boleh ya? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas.
KPM. Setiap perkara ada kepentingan, termasuklah kepentingan muamalat dalam Islam. Tapi apakah kepentingannya? Jom kita tanyakan soalan kepada ustazah kita, iaitu Siti Rahmah Syahbudin dari Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Okey ustazah, apakah kepentingan muamalat dalam Islam ustazah? Silakan. Okey, terima kasih Luqman. Sama-sama, Okey, ustazah. mari kita pergi lihat apakah kepentingan memahami dan mengamalkan muamalat Islam ini, murid-murid semua, ya. Okey, tadi kita dah faham apa itu muamalat Islam, kita dah faham matlamat pensyariatan muamalat Islam. Jadi sekarang ni kita kena tahu kenapa kita kena mengamalkan muamalat Islam ni. Ya, walaupun hukumnya harus, tapi sebenarnya kita sebagai umat Islam kita kena mengamalkan muamalat Islam. Yang pertama ini sebabnya. Sebab pertama kita kena mengamalkan muamalat Islam kerana kita umat Islam, kita sebenarnya dituntut untuk beramal dengan muamalat Islam dalam kehidupan seharian kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta benda sesama kamu dengan jalan yang salah ataupun batil, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan secara saling meredai antara kamu. Daripada dalil ini, murid-murid semua, apa yang kita boleh faham? Yang pertama sekali kita kena tengok, wahai orang yang beriman. Allah berkata-kata dengan kita, orang yang beriman. Siapa orang beriman angkat tangan? Orang beriman angkat tangan. Kan? Kita ni semua adalah orang yang beriman. Murid-murid semua pun kena angkat tangan, kan, kat luar tu, kan. Kita ni orang yang beriman. Jadi Allah berkata-kata kepada kita, ya, kita orang yang beriman. Jadi apa yang Allah nak kata kepada kita? Pertama, janganlah. Jangan ni, jangan buat. Kan? Janganlah kamu memakan harta benda sesama kamu. Jangan kita ambil harta orang lain, ya, dengan jalan yang salah ataupun batil, ya. Jadi kalau kita baca sampai sini, macam-macam lah. Tak boleh curi barang orang, tak boleh rampas barang orang, tak boleh ragut barang orang, kan. Tak boleh ambil barang orang sesuka hati, tak boleh pinjam tanpa izin. Tu semua tu batil, semua tu salah. Batil tu maksudnya apa-apa je ambil harta orang lain ikut jalan yang salah, semua tak boleh. Ya, kalau kita baca sampai sini, tu semua tak boleh, dan itu semua kita maklumi. Ya. Kecuali ada pengecualian ni, Luqman. Kecuali rupanya boleh kita ambil barang orang lain ni, Luqman. Ya, itu maksud dalil ni. Rupanya boleh kita ni ambil harta orang lain ni. Ada pengecualiannya. Ada caranya kita boleh ambil harta orang lain. Contohnya, ustazah ni boleh juga ambil harta Luqman ni. Dengan jalan apa? Ada jalannya. Dengan perniagaan yang dilakukan. Contohnya sekiranya ustazah menjual sesuatu. Dan Luqman membeli sesuatu dengan ustazah. Apabila Luqman memberikan duitnya kepada ustazah, ustazah dah ambil harta Luqman, kan? Betul. Ustazah membuat perniagaan. Jadi pengambilan harta secara begitu, proses begitu perniagaan, itu adalah jalan yang boleh, bukan batil dah. Jalan itu betul. Bukan batil. Boleh. Ya, perniagaan yang dilakukan secara saling meredai. Saling meredai maksudnya tidak berlaku penipuan, dilakukan secara jujur, tidak ada hidden agenda lah, kita punya bahasa orang putih lah, kan. Ya. Jadi perniagaan dilakukan dengan jujur, yang betul, yang memenuhi keperluan dan sebagainya, harga berpatutan, ya. Jadi itu adalah jalan yang betul, kita boleh ambil harta orang lain. Jadi maksudnya kat sini adalah kita ni dituntut untuk melaksanakan
muamalah Islam dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau Allah dah bagi dalil, contoh riba tadi tak boleh buat kan, haram riba tak boleh buat. Jadi kita tak boleh buat. Jangan buat, ya, macam tu. Okey, kenapa lagi kita kena mengamalkan kenapa lagi kita kena mengamalkan muamalah Islam ni? Ini pula lagi sebab yang kedua, Luqman. Dalil nakli ancaman. Kena ancam kita ni, Luqman. Amaran, Ustazah, Kena ancam. Siapa yang tidak beramal dengan muamalah Islam, kena ancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kecelakaan besar bagi orang yang menipu dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan daripada orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Dan sebaliknya, apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidakkah mereka menyangka akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati? Pada hari kiamat yang amat besar huru-haranya, hari berdiri manusia ketika menghadap Tuhan semesta alam. Jadi untuk yang kedua ni, kita ni manusia, orang Islam, orang beriman, kalau kita tidak menjalankan muamalah Islam, contohnya menipu dalam proses jual beli, maka orang-orang peniaga yang menipu dalam jual beli ni, mereka akan masuk dalam neraka wail. Yang Allah cipta neraka tu khas untuk orang yang menipu dalam sukatan dan timbangan dalam jual beli. Jadi jaga, jadi kena mengamalkan muamalah Islam. Betul. Okey. Contoh keprihatinan Nabi SAW dan para sahabat dalam menjaga muamalah Islam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Anna Rasulullah SAW marra ala subrati ta'amin fadakhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahibat ta'am?" Qala asabathu as-sama'u ya Rasulullah. Faqala afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas man ghasya falaysa minni. Riwayat Muslim. Maksudnya bahawa Rasulullah SAW lalu berdekatan dengan selonggok makanan, lalu baginda memasukkan tangannya ke dalam longgokan itu. Tiba-tiba jari baginda terkena sesuatu yang basah. Baginda bertanya, "Apa semuanya ini wahai tuan punya makanan?" Orang itu menjawab, "Terkena hujan wahai Rasulullah." Baginda bersabda, "Mengapa tidak kamu letakkan di atas supaya orang ramai dapat melihatnya? Sesiapa yang menipu maka dia bukan daripada kalanganku." Jadi daripada hadis ini, murid-murid semua, apa yang kita faham? Siapa yang cuba-cuba nak menipu? Nabi kata bukan daripada kalanganku. Maksudnya kalau Nabi kata bukan daripada kalanganku tu, Allah bagilah tu balasan buruk nanti dekat hari akhirat. Jangan main-main. Itu maksudnya ya. Okey. Jadi Ibnu Abbas menceritakan bahawa setelah Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, penduduk Madinah ialah orang yang paling buruk dalam hal timbangan, sehingga Allah SWT menurunkan ayat wailul lil mutaffifin tadi, maksudnya kecelakaan besar bagi orang yang menipu. Betapa dahsyatnya ya. Allah memang peringatkan siapa yang tidak jujur dalam berjual beli dan tidak melaksanakan muamalah Islam ini ya. Jadi perbandingan antara muamalah Islam dengan konvensional ini, ya, sistem ekonomi konvensional maksudnya sistem yang tidak bercirikan muamalah Islam ya. Muamalah Islam, ciri pertama dia bersumberkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ada panduan. Manakala konvensional bersumberkan teori dan pemikiran manusia semata-mata, tiada kitab daripada langit ya. Muamalah Islam mengharamkan riba sama sekali, manakala sistem ekonomi konvensional mengamalkan riba. Sistem muamalah Islam bebas daripada unsur judi dan gharar. Ustazah akan terangkan lebih lanjut selepas ini. Sistem ekonomi konvensional mengandungi unsur judi dan gharar, manakala sistem muamalah Islam berteraskan keimanan kepada Allah SWT, manakala sistem ekonomi konvensional berteraskan keuntungan dan kekayaan semata-mata ya. Okey. Sampai kita kepada sisi uji minda yang Ustazah suka ya. Nyatakan dalil umat Islam dituntut untuk beramal dengan muamalah Islam dalam kehidupan. Siapa nak jawab? Okey. Siapa nak bantu Ustazah?
Okey, Silakan. Radi. Ya, Ustaz Radi. Okey, Ustaz Radi Ya, sebab dia Silakan. sebut dalil tu tiba dia jadi ustaz. Okey, silakan Radi. Dalil umat Islam dituntut untuk beramal dengan muamalah Islam dalam kehidupan ialah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Maksudnya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta benda sesama kamu dengan jalan yang salah, batil, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan secara saling meredai antara kamu. Okey, bagus Radi ya. Hafal dia Ya. ya. Yang Ustazah cakapkan tadi. Jadi Ustazah nak bagi 3 bintang juga 3 untuk bintang. Radi. Tahniah kepada Ustaz Radi. Okey, Ustaz Radi. Tak sia-sia jadi ustaz pada hari ini ya. Okey, soalan kedua. Nyatakan contoh amalan yang tidak selari dengan muamalah Islam. Apakah ancaman untuk golongan ini? Okey. Yang tadi cerita panjang-panjang tadi tu. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Saya Ustazah. Okey, Najwa. silakan. Okay. Contoh amalan yang tidak selari dengan muamalah Islam ialah menipu dalam timbangan dan sukatan barang jualan. Betul. Ancaman untuk golongan yang menipu dalam timbangan dan sukatan ini pula ialah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka wild pada hari kiamat kelak. Sangat bagus. Okey, jom kita lihat Najwa. jawapannya. Yang ini Ustazah bagi 2 bintang untuk contoh, 2 bintang untuk ancaman. Jadi 4 bintang Ustazah. 4 bintang. 4 bintang. Okey, tahniah kepada Najwa. Dan sekarang Okey. Ustazah kita berehat seketika, boleh ya? Boleh. So, Ustazah Okey. banyak cakap pula tadi ya. Macam nak minum. Betul. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Saya letak jawapan jap ya. Didik TV KPM 50, 100, 120, 10, 180. Alhamdulillah. Banyak duit hari ni dapat. Banyak duit Luqman. Bagilah Ustazah pinjam 50. Boleh Ustazah. Tapi Ustazah, bila nak pulangkan nanti, RM70. Boleh? Wah, mana boleh Luqman. Kenapa pula tak boleh Ustazah? 20 tu nanti jadi riba tau. Haram. Oh, ya ke? Ya. Ingatkan bila untung boleh Ustazah. Oh, tak boleh. Kalau nak untung boleh, tapi yang macam tu namanya riba. Min sini Ustaz ajar. Okey Ustazah, jom kita belajar. Okey, jom. mari Silakan, kita Ustazah. belajar. Ustazah teruskan ajar Boleh ya. Ustazah, silakan. Okey, jadi kita teruskan segmen kali ini dengan unsur yang diharamkan dalam muamalat Islam ya, murid-murid semua. Okey, unsur yang diharamkan dalam muamalat Islam, unsur yang pertama ialah riba. Riba ni maksud dia ialah pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang. Jadi contoh yang paling senang nak faham adalah contoh yang baru berlaku sebentar tadi. Betul. Contoh yang baru berlaku sebentar tadi. Tapi apa yang Ustazah letak dekat slide Ustazah ni ialah Aiman berhutang daripada Ilham sebanyak RM100 dengan syarat Aiman mesti membayar RM110 kepada Ilham. Jadi RM10 ni adalah riba. Ya, tak boleh. Jadi ingat murid-murid semua, riba ni dia berlaku dalam pertukaran barang dan hutang. Dia riba ni dia berlaku dalam 2 benda, ya. Riba ni murid-murid semua dia ada
pembahagian dia. Dia ada beberapa jenis. Macam tadi Ustazah kata dia ada 2 kan? Ya. Jadi riba ad-duyun, riba hutang ni dia sangat mudah nak faham. Macam tadilah. Kan macam kita lakonkan tadi Luqman Betul. kan? Jadi kalau pinjam certain amount, kena pulangkan lebih daripada amount yang dipinjam tu, lebihan tu riba. Itu sangat senang nak faham. Tapi ada yang sukar difahami, iaitu riba al-buyu, iaitu riba yang melibatkan Jual jual beli. beli. Okey. Jadi dia ni murid-murid dia macam ni. Keuntungan kita ni dalam proses jual beli, kita memang boleh memperoleh untung. Ya, Luqman? Ya. Dalam proses jual beli, kita boleh memperoleh untung sebanyak-banyaknya, tak kisah. Contohnya, Luqman, Ustazah ada beras Malaysia. Betul? Ya. Ustazah jual beras Malaysia ni dengan harga RM100. Mana Luqman tadi yang RM100? RM100 Ya, Okey. RM100. Okey, jadi Ustazah jual RM100 ke RM50 ke, walaupun kos Ustazah RM10, ya. Ustazah jual RM50, untung dia RM40. Betul? Kan? Tak apa, boleh. Ustazah kos RM10, Ustazah nak jual RM100, untung RM90. Boleh, tak ada masalah. Ya. Jadi tak ada masalah. Kalau antara beras dengan duit, semua tak ada masalah. Maksudnya barang yang Ustazah jual lain, beli pakai barang lain, itu tak ada kena-mengena dengan riba. Boleh, tak ada masalah. Tapi riba ni dia berlaku bila? Ya, riba dalam jual beli ni dia berlaku apabila dia berkait dengan barang-barang yang ada di dalam hadis ini. Mari kita baca sama-sama murid-murid. Ya, Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasya'iru bisya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin fa idza ikhtalafat hadhihi al asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin." Riwayat Muslim. Ustazah dah rasa macam dekat negara Arab. Okey, maksudnya ini yang kena faham. Pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, tamar dengan tamar dan garam dengan garam, mestilah dengan kadar atau timbangan sukatan yang sama dan mestilah dengan penyerahan serentak atau dalam satu majlis. Jadi, Ustazah nak murid-murid faham betul-betul, ya. Kalaulah dalam proses jual beli, ingat, jual beli ni kalau kita nak jual barang, kita nak beli barang, jual benda lain, beli guna benda lain. Contoh kita jual beras, beli guna duit, ada pertambahan bayaran, ada untung, itu tak riba. Tapi Ustazah ada beras Malaysia. Luqman ada beras apa tu, Luqman? Saya ada beras siam, Ustazah. Okey. Luqman ada beras siam. Ya, okey. Beras ni murid-murid, beras ni termasuk dalam hadis ni. Gandum dengan gandum, bali dengan bali, tamar dengan tamar dan garam dengan garam. Perasan tak dekat hadis ni Ustazah warnakan 2 benda. Betul. Warna kuning dengan warna pink. Warna kuning ni dia mewakili mata wang. Ya, mata wang. Yang warna pink ni dia mewakili makanan. Jadi beras ni dia termasuk makanan. Ya. Jadi 2 item ni kita namakan dia barang ribawi. Ya, barang ribawi. Barang ribawi atau item ribawi. Jadi kalaulah Luqman ada beras siam. Betul. Ustazah ada beras Malaysia. Ya. Luqman ada beras siam. Ustazah ada beras Malaysia. Ustazah nak beli beras siam Luqman tapi tak bayar guna duit. Ustazah nak bayar guna beras siam Ustazah. Boleh ke Ustazah? Ustazah nak bayar guna beras Malaysia. Sekarang ni boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Boleh. Jawapannya boleh. Ustazah boleh beli beras siam Luqman guna beras Malaysia Ustazah. Tapi dengan syarat, iaitu dia punya syarat timbangannya
sukatannya mesti sama. Faham. Ya, sukatannya mesti sama. Contoh itu Luqman 1 kilo kan? 1 kilogram. 1 kilo beras siam. Ustazah punya pun 1 kilo beras Malaysia. Yeah. Jom mari kita tukar Luqman. Boleh Ustazah. Jadi Ustazah beli beras siam Luqman, bayar 1 kilo beras siam Luqman, bayar guna 1 kilo beras Malaysia Ustazah. Jadi yang ni tak ada riba. Okey. Faham Luqman? Faham Ustazah. Ya, jadi kalau ada terlebih, itu dah ada riba namanya. Ya, sebab apa? Dia pertukaran benda yang sama, dan mestilah penyerahan tadi ni dalam satu majlis. Ya, maksudnya dua-dua ada dalam sekarang ni. Yeah. Itu maksudnya ya. Okey, jadi kalau riba al-fadli ni maksudnya kalaulah ustazah beli tadi, ustazah bayar guna 1,5 kilo. 1,5 kilo beras Malaysia tadi, Luqman punya beras siam 1 kilo. 1 kg. Ustazah 1,5 kilo. Yang lebih tu namanya riba al-fadli. Kalau riba an-nasi'ah ni, kalau kita nak faham riba an-nasi'ah ni adalah denda lewat bayar. Denda lewat bayar, dia namanya riba an-nasi'ah. Riba al-yad, riba al-yad ni senang nak faham. Ustazah nak beli tadi beras siam Luqman. Ya. Ustazah kata, Luqman, Ustazah nak belilah beras siam Luqman tu. Ustazah nak bayar guna beras Malaysia Ustazah. Tapi ada kat rumah. Ustazah terus bawa beras siam Luqman. Nantilah Ustazah bagi esok beras Malaysia Ustazah. Bukan satu majlis. Bukan satu majlis. Kalau bukan satu majlis, dia serah lambat, maka itu riba al-yad. Faham Luqman? Faham Ustazah. Faham murid-murid semua? Faham ya? Itu Okey, maksud riba terbaik. al-yad. Okey. Unsur haram yang kedua namanya gharar. Gharar ni bahasa Melayu dia samar. Samar. Maksud dia kesamaran dalam urusan muamalat yang tidak dibenarkan oleh syarak. Contohnya menjual burung liar di udara. Pandai-pandai jadi kan. Saya jual ya burung liar kat udara tu, tak tahu kan burung mana. Tu tak boleh ya, tak boleh. Kemudian unsur yang ketiga judi. Judi kita memang tahulah tak boleh kan. Perbuatan yang melibatkan pertaruhan sesuatu yang berharga. Contohnya mempertaruhkan wang dalam sesuatu perlombaan. Itu sangat maklumlah ya, tak boleh. Kemudian unsur haram yang keempat, doror. Lebih kurang je, doror. Doror tu maksudnya setiap perkara yang membawa kerosakan, memudaratkan. Doror tu mudarat. Ya, contohnya melakukan transaksi barang terlarang seperti senjata api kepada kanak-kanak. Ya, okey. Jadi uji minda. Jelaskan hukum dan alasan bagi situasi ini. Faiz menjual sebuah telefon pintar yang diletakkan dalam salah satu daripada kotak misteri di dalam kedai dalam taliannya, di mana pembeli hanya perlu memilih kotak misteri yang disukai bagi mengharapkan telefon pintar itu berada dalam kotak tersebut. Apa hukumnya? Siapa nak jawab? Okey, apa jawapannya? Siapa tahu? Okey, Haziq. Silakan Haziq. Baiklah, so hukum dia ialah haram. Sebab apa? Sebab akad jual beli tersebut mengandungi unsur judi kerana pembeli bergantung kepada nasib untuk mendapatkan telefon yang dijual oleh Faiz. Kerana tidak pasti telefon itu berada di kotak yang mana satu. Betul ke Ustazah? Ya, betul. Okey, terbaik kan, Faiz. Tak tahu kan Betul. kotak yang mana. Sangat bagus Haziq. Okey, 2 Berapa bintang ganjaran untuk Ustazah? Haziq. 2 bintang. Soalan seterusnya, jelaskan hukum dan alasan bagi situasi ini. Risha ingin membeli sepasang baju dan melakukan akad jual beli melalui tulisan di platform e-dagang dalam talian. Siapa nak jawab? Okey. Seterusnya. Okey, Hesa. Silakan. Jadi hukumnya Allah. harus Ya. yang jelas Harus. dan difahami serta tidak mengandungi unsur-unsur yang diharamkan dalam muamalat Islam. Jadi dia boleh dilaksanakan walaupun secara atas talian. Okey. Ya, betul. Okey, Harus. terbaik. Kerana jelas, akad dia jelas dan tak ada unsur yang diharamkan walaupun dijalankan secara dalam talian. Berapa Betul. ganjaran Ustazah? 2 bintang. 2 untuk bintang. Hesa. Okey, tahniah kepada murid-murid kita yang telah menjawab dengan jawapan yang betul. Dan sekarang ni kita nak berehat seketika Ustazah. Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas.
KPM. Kembali bersua dalam Solat Menengah Atas, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Nur Ziana Yof dan juga Ustazah kita Siti Rahmah Syahbudin. Baiklah Ustazah, saya sebenarnya nak jual laptop ni sebab dah tak pakai. Ustazah nak beli tak? Molek sangatlah tu Luqman. Ustazah main tengah cari laptop untuk anak Ustazah. Cantik. Jadi kira jadi Ustazah, saya jual, Ustazah transfer. Boleh duitnya? Belum dulu Luqman. Kena ada akadnya. Oh, nak ya jual ke? beli ni. Ya. Akad? Akad macam mana tu Ustazah? Meh Ustazah ajar. Okey, cantik Ustazah. Silakan. Meh, sini. Dengan sini murid-murid ya. Okey. Kita pergi kepada akad dalam muamalat Islam. Okey. Akad. Tadi kita dah bincang muamalat Islam tu apa. Sekarang kita pergi pula dalam muamalat Islam ni, murid-murid semua, dia ada, kita nak menghalalkan kita punya transaksi muamalat Islam tu, dia mestilah disimpul dengan akad. Akad ni dalam dari sudut bahasa maksudnya ikatan ataupun simpulan, sama saja. Ya, dari sudut istilah maksud akad ialah ijab dan qabul. Ijab maksudnya beri, qabul maksudnya terima. Ya, ijab, qabul, ya, beri, terima dalam urusan perniagaan dan kewangan. Ya, akad ni dia macam-macam. Tapi kalau dalam muamalah Islam, dia mestilah dalam urusan perniagaan juga yang melibatkan kewangan. Ya, okey. Rukun akad muamalat Islam. Jadi dalam akad dalam muamalat Islam ni, dia ada rukun. Rukunnya banyak. Ini dia rukunnya. Yang pertama, dia Ustazah bahagikan kepada ni, ya. Awak kena perhatikan. Ya. Pertama, dia ada pihak yang berakad. Pihak yang berakad ni dia ada dua pihak. Dia mesti ada dua pihak. Yelah, kalau Luqman, kalau seorang-seorang, siapa nak jual, siapa nak beli, siapa nak sewa, siapa nak terima sewa. Betul, kan? Ustazah. Siapa nak gadai, siapa nak pegang gadai, kan? Dia mesti libat dua pihak, ya. Dia ada penjual, dia ada pembeli. Okey. Rukun akad yang kedua, sesuatu yang diakadkan. Mesti adalah bendanya apa? Bendanya apa? Dan sesuatu yang diakadkan ni, dia ada melibatkan harga, dia ada melibatkan barang yang diakadkan. Manakala rukun yang ketiga adalah sirah. Ya, sirah tadi adalah lafaz. Lafaz ataupun bahasa badan pun kita guna, kita boleh terima juga. Ya, kita terima sebagai lafaz. Faham? Ya, walaupun kita tak guna suara. Ya, tulisan juga kita terima sebagai sirah. Ya, yang penting ada unsur ijab, beri, dan unsur qabul, terima. Ya, okey. Itu rukun. Jadi setiap rukun ni kita ada semua sekali ada 9. Ada 9 rukun, ya. Ada 9 rukun. Setiap rukun ni dia ada syarat untuk mengesahkan akad itu berlaku, ya. Syarat akad pihak yang berakad. Pertama, penjual dan pembeli mestilah baligh. Dua-dua pihak ni mestilah baligh. Maksudnya untuk penjual dan pembeli ni dia mestilah baligh, tu maksudnya capai umur. Tapi jadi maksudnya kanak-kanak tak boleh ke menjual dan pembeli? Kita kalau untuk kanak-kanak ni dia tengok dia punya item. Contoh kalau setakat gula-gula seposen, ini ikhtilaf ulama. Kalau gula-gula seposen maksudnya itu barang kanak-kanak yang dia maklum, dia tidak ditipu dan barang tidak memudaratkan, maka gula-gula seposen tu sikit, maka dia diterima. Tapi kalau contoh beli rumah, memang tak boleh lah. Kan, beli rumah. Even contohnya macam beli pakaian, beli makanan yang contohnya nasi campur dekat gerai, itu dia tak diterima, tak boleh. Dia mesti baligh, capai umur. Dan yang kedua mesti berakal. Supaya ini untuk mengelak supaya dia tidak ditipu. Betul. Supaya dia tidak ditipu. Jadi kedua-dua pihak mesti berakal. Dan yang ketiga, mampu memelihara dan mengurus hartanya. Siapa sebenarnya orang yang mampu memelihara dan mengurus hartanya ni? Jadi ni kalau kita senang nak faham ialah mereka yang tidak diisytihar bankrupt oleh negara. Jadi orang diisytihar bankrupt oleh negara, mereka ni tidak mampu memelihara dan mengurus hartanya. Itu yang kita senang faham lah, ya. Okey, syarat pihak yang berakad yang kedua ialah melibatkan dua pihak. Dia mesti dua pihak. Ya, ialah macam saya cakap tadi, kalau seorang-seorang, satu pihak je, tak berlaku lah, ya. Betul. Tak berlaku muamalat. Dan yang ketiga, bebas membuat pilihan. Jadi misal kata ada orang paksa Luqman beli kan, letak pisau kat sini. Beli juga. Beli baju ni Luqman. Luqman pun belilah. Sah tak akad tu?
tidak sah. Tidak sah akad tu ya. Okey. Syarat akad yang kedua, perkara yang diakadkan. Yang pertama, mestilah wujud ketika akad berlaku. Harganya ada ketika akad berlaku, barangnya ada ketika akad tu berlaku. Ya, jadi kalau macam burung liar di udara tadi kan, memang tak ada kan. Memang tak jadilah, tak sah ya. Barang atau perkhidmatan yang diakadkan adalah halal. Ingat, halal. Jadi barang-barang yang tak halal, barang tu dicuri, tak halal, tak boleh, tak sah. Betul. Walaupun dapat duitnya, tak halal lah jadinya ya. Kemudian syarat yang ketiga, dapat diserahkan ketika akad. Contohnya rumah kita tengah direnovasi. Nak sewakan. Rumah tak siap lagi direnovasi ni. Saya dah sewakan bulan ni. Sah tak dia punya akad? Tak sah sebab kita belum boleh serahkan lagi rumah tadi ya. So tak sah. Okey. Kemudian syarat akad yang ketiga adalah sirah. Sirah iaitu lafaz. Lafaz ijab dan lafaz qabul. Sirah ni dia mesti ada dua bahagian. Mesti ada lafaz ijab dan mesti ada lafaz qabul. Kalau tak, dia tak sirah namanya. Ya. Okey, lafaz ijab dan qabul ni dia mestilah sepadan. Selari. Apa contoh dia? Ali menyatakan lafaz ijab dengan berkata, saya beli sehelai baju ini dengan harga RM100. Ahmad membalas ya. Kalau ya tu maksudnya dia lah setuju. Tak boleh lah nanti Ahmad kata, apa hal pula? Saya nak beli 80. Dah awak cakap ya tadi, maksudnya setujulah. Kan? Betul. Tak boleh, dia tak boleh lah argue pula kan. Betul. Lepas tu tak boleh ya. Jadi kalau misal kata Ahmad kata tidak, tak boleh. Selagi dia tak sepadan, lagi itu tidak sah. Ya. Okey. Syarat yang kedua, lafaz ijab dan lafaz qabul tidak diikat. Dia tidak diikat dengan syarat tertentu. Contoh syarat, Abdullah menyatakan, saya jual basikal ini kepada awak dengan harga RM1,000 apabila saya menyambung pelajaran ke luar negara. Jadi masa Abdullah cakap ni, ya, sebab ada perkataan ni Ustazah merahkan ni. Maksudnya tet lah tu. Tak boleh. Ya, apabila saya menyambung pelajaran ke luar negara. Walaupun nanti dia sambung pelajaran ni dia jual, dia kena buat akad baru. Faham. Tak boleh, ya. Okey, syarat yang ketiga, lafaz ijab dan lafaz qabul mestilah dalam satu pertemuan. Ya, dia tak boleh Ustazah cakap saya jual, nanti saya jual esok lah ya. Tak boleh. Ya, dia kena satu pertemuan. Ya. Okey. Sampai dah kita ke ujung dah ya. Okey, jelaskan hukum dan alasan bagi situasi ini. Ikmal dipaksa untuk menyewa kereta tersebut bagi memudahkannya pergi ke majlis convocation-nya. Siapa nak jawab? Okey. Siapa tahu jawapannya? Okey, Radi. Silakan. Hukum dia adalah tidak sah. Tidak sah. Sebab alasannya? Alasan dia sebab penyewa kena bebas buat pilihan dan bukan dipaksa. Kan, sebab dah jelas-jelas letak dipaksa kat Betul. sini. Kan tadi penyewa mestilah bebas membuat pilihan. Jadi akad ini tidak sah. Sangat bagus Radi. 2 bintang untuk Radi. 2 bintang. Tahniah Radi. Soalan seterusnya. Farah mengambil upah atas perkhidmatannya menggubah surprise gift. Surprise gift ni boleh perkhidmatan halal ke tak halal ni, surprise gift ni. Alamak, siapa Ustazah tahu? ni bagi hint pula. Okey, silakan. Okey, jadi perkhidmatan mengubah surprise gift ni adalah sah sebab perkhidmatan yang halal selagi barang yang digunakan adalah barang-barang yang halal. Sebab hukum asal sesuatu perkara itu adalah harus selagi tak ada campur dengan perkara yang haram. Sangat panjang jawapannya. Nasib baik betul. Ya, alhamdulillah betul. Jadi asal sesuatu perkara tu memang harus selagi dia tidak dicampur dengan benda-benda haram. Kecuali surprise gift tu tadi dicampur dengan benda-benda yang haram, contoh arak, dadah, tu memang jadi bendanya jadi haram. Ya, selagi dia harus macam surprise gift macam coklat, buah, semua tu harus saja halal ya, sah. Okey. Berapa ganjaran Ustazah untuk ni? 2 bintang. 2 bintang. Terbaik. Ustazah ni nak cepat je. Okey. Faris yang berumur 8 tahun membeli sepasang baju di pasar raya tanpa ditemani oleh orang dewasa. Siapa nak bagi hukum? Okey, Haziq.
Baiklah, hukum tidak sah. Sebab apa? Sebab pembeli mestilah telah mencapai umur baligh. Apa tanda dia tak balik kat situ? Umurnya 8 Dia berumur 8 tahun. Kan 8 tahun ya. Jadi tidak sah kerana dia pembeli mestilah umur baligh ya. Okey. Berapa ganjaran Ustazah untuk ni? 2 bintang. 2 juga. Okey. 2 bintang. Okey, kita boleh bagi satu soalan lagi ke? Boleh, silakan Ustazah. Okey, dalam satu transaksi jual beli, pembeli berkata, "Saya beli sebungkus makanan ini dengan harga RM5." Lalu penjualnya berkata, "Saya jual dengan harga RM7." Apakah jawapannya? Okey, siapa tahu? Okey, Hesa. Silakan. Jadi hukumnya tidak sah. Lafaz ijab mestilah sepadan dengan lafaz kabul dalam sirah akad muamalah Islam. Jika harga jual ialah RM7, maka harga beli mestilah RM7, bukannya RM5. Kan? Ni 5, 7 pandai-pandai. Jadi orang ni kan tak tahulah siapa yang merubah harga tu ya. Okey, tapi kalau dah tak selari maka tidak sah ya. Okey Ustazah, kita pun sudah berada di penghujung rancangan dan bagaimana Ustazah menilai prestasi murid-murid kita hari ini Ustazah? Alhamdulillah, saya melihat murid-murid saya pada hari ini sangat cemerlang. Dalam skala 10, saya memang bagi mereka 9. 9? Terbaik, tepukan untuk diri sendiri. Dan kita pun sekarang ni, apakah rumusan untuk pembelajaran kita hari ini, Ustazah? Saya sangat berharap Luqman, pembelajaran sesi pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid di studio dan di rumah dapat menyatakan maksud muamalah Islam dengan betul, menyatakan dalil mengenai muamalah Islam dengan betul, menjelaskan 2 matlamat persyariatan muamalat dalam Islam dengan betul, menerangkan 2 kepentingan memahami dan mengamalkan muamalat Islam dengan betul, menghuraikan 2 perbandingan antara muamalah Islam dengan konvensional dengan betul, menerangkan 2 unsur yang diharamkan dalam muamalah Islam dengan betul, menyatakan pengertian akad dalam muamalah Islam dengan betul, serta menjelaskan rukun dan syarat akad dalam muamalah Islam dengan betul. Terima kasih Ustazah. Dan di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan Ustazah? Murid-murid semua boleh dapatkan latihan pengukuhan di portal Delima KPM. Portal Delima. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Siti Rahmah Syabudin dari Sekolah Menengah Sains Selangor Kuala Lumpur. Terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat kita Cikgu Nurziana Ayuf dari SMK Datuk Ibrahim Yaakob Kuala Lumpur, juga kepada murid-murid dalam talian dan kepada anda yang menonton dari rumah. Saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Saya Luqman Hakim mengundur diri, ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.